أعوذ من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita mengambil permata hidayah daripada halaman yang ke-20, dua ayat pada ayat 133 dan 134. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di mana sahaja, dan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, kita gembira hari ini Betul. bersama dengan rakan-rakan di studio yang berwarna-warni pada hari Allah, ini. Masya Alhamdulillah, Allah. saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada mana ni Ustaz? Ya, Masya Allah, kita ada 3 grup yang hadir bersama dengan kita pada hari ini. Yang pertama daripada kelas pembangunan insan Kemas Surau Nur Al-Hidayah, Seksyen 24 Shah Alam. Angkat Okey. tangan sikit, lambai sikit. Oh, okey. Allah, Session Masya 24 ya. Ya. Session Dan yang kedua daripada kelas Ta'lim Muslimah Masjid Al-Hidayah, Seksyen 18 Shah Alam. Masya Allah. Masya Angkat tangan Allah. sikit. Sehat belaka dah? Sihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga yang ketiga ada juga jiran saya Ustaz Fas Jiran. iaitu Muslimat Masjid Al-Ihsan SS4 Kelana Jaya. Masya Allah. Masya Kelana Allah. Jaya apa khabar? Baik semua Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan kumpulan Istiqamah kita Ustaz Fas, Istiqamah kita. memeriahkan Ahlan wa lagi. sahlan. Alhamdulillah Ustaz Fas. Alhamdulillah ya. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah yang maha mengetahui, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan baca dan dalami pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-133, kita akan melihat kepada keimanan kepada Allah, Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq sebagai satu penghujahan kepada Bani Israel yang menidakkan Nabi Ismail. Dan kemudian kita akan melihat kepada ayat 134, setiap umat mendapat ganjaran atau balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, bukan kerana hanya berpandu ataupun bergantung kepada nenek moyang ataupun ibu ayah, tetapi diri sendiri yang bertanggungjawab. Mari sama-sama kita baca dua ayat ini daripada halaman yang ke-20, ayat 133, 134, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam, iman dan juga Al-Quran yang kita sentiasa menghargainya. Dan Alhamdulillah pada hari ini ayat 133 dan 134, dua ayat saja muka surat di hujung muka surat yang ke-20 surah Al-Baqarah, masih lagi juzuk yang pertama. Alhamdulillah, banyak kita fokus dalam muka surat tu 3 bahagian sebab dipotongkan kepada 3 potongan. Alhamdulillah. Dan kita nak baca hari ini sama-sama, kita hayati ayat 133 dan 134. Mungkin juga soalan Ustaz Fazrul, saya banyak tadi sinopsis Tuhan Ibrahim, dan dalam ayat lain juga banyak kita dengar Rabbi Musa wa Harun. Kenapa bila sebut beriman kepada Tuhan Ibrahim, Tuhan Musa, Tuhan Harun, disandarkan kepada susuk tubuh ini? Ya. Ustaz Fah jawab depan ya. Saya baca lebih dahulu. Masya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-133 dan 134. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah untuk sama-sama kita baca, yang kita doakan agar dengan bacaan setiap huruf yang kita baca itu Allah ganjarkan dengan thawab. Dan kita sudah pun melihat sebelum ini perkataan thawab ada kaitan dengan mathabah dan mathubah, Ustaz ya. Dan bila bercakap tentang Kaabah yang diangkat, didirikan, asasnya itu adalah tempat mathubatal linnas, iaitu tempat berkumpulnya manusia, kerana di sebalik tempat berkumpul itu ada ganjaran yang amat berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan inilah dibawakan tentang apakah legasi Nabi Ibrahim bila dinyatakan pada ayat yang ke-133, am kuntum syuhada id ahadara yaqubal maut, iaitu apakah kamu sebenarnya menyaksikan ketika datangnya Nabi Yaqub ketika nak meninggal, Ustaz ya. Jadi mengapa dibawakan am kuntum syuhada ini adalah satu hujah kepada Bani Israel bila orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahawa sebenarnya Nabi Yaqub ketika nak meninggal itu berwasiat untuk anak-anaknya, untuk generasi Bani Israel dan juga seluruh manusia sebenarnya sepatutnya kena masuk agama Yahudi. Mereka cakap begitu. Jadi Allah terus saja membawakan kepada mereka, kamu ada ke waktu tu? Kan? Am kuntum syuhada? Adakah kamu menyaksikan ketika Nabi Yaqub itu hampir sahaja untuk bertemu dengan al-maut. Jadi ini adalah satu penghujahan, dan penghujahan ini penting kerana kalau kita kaitkan bagaimana aktiviti ataupun tugas seorang bapa bernama Ibrahim pada ayat 132 diteruskan oleh seorang bapa bernama Yaqub pada ayat 132 ini, cucu pada Nabi Ibrahim, bahawa sebenarnya mereka memberi wasiat, Ustaz ya. Wasiatnya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika hidup mereka itu selalu mereka mengingatkan kepada anak mereka, jangan kamu ini mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itulah yang digelar sebagai al-muslimun ataupun muslim, wa antum muslimun. Jadi ini adalah nilai tauhid ya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz ya, bagi seorang ayah ke ibu bila tengok kepada ayat 132 ini, adakah kena cakap sebiji kan, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kau mana kau lepas ni kau jangan mati kecuali menjadi muslim, adakah itu saja kan? Takkan nak ulang banyak kali perkara tersebut. Sebenarnya itu adalah dia punya intipatinya. Maksudnya bila anak mungkin ada masalah ya, kembali balik ibu ayah akan menasihati agar tak apa, yang penting kalau kita ada masalah ini kita tahu
Mungkin abah tak boleh bantu, ya, mak tak boleh bantu, tetapi kita ada Allah. Yang penting kita berdoa banyak-banyak. Perkataan-perkataan begitu dibanyakkan, ya, dipujuk dengan menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dipujuk dengan mencari sesama makhluk ataupun manusia. Perkataan-perkataan dialog ini perlu dibanyakkan, dan inilah aktiviti Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, ya, sepanjang kehidupannya. Walaupun kalau kita tengok Nabi Yaqub ada anak, Ustaz, ya, anak dia buat perangai, ya, ada yang anak dia buat perangai. Kita akan tengok nanti ketika bertemu dengan surah yang ke-12, iaitu surah Yusuf. Jadi ini adalah bahagian pertama. Dan apakah perkataan Nabi Yaqub yang sebenar-benarnya? Allah rakamkan idh qala li banih pada ayat 133 tadi, idh qala li banih ma ta'buduna min ba'di, ya, dia bercakap kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah, yang sentiasa kamu sembah selepas ini. Kita beri perhatian kepada perkataan ma, Ustaz, ya, ma, bukannya man, ya. Kalau man maksudnya dah tahu dah siapa, kan, kamu akan sembah. Tapi dia kata ma ta'budun, apa kamu akan sembah secara berterusan. Jadi ini menunjukkan Nabi Yaqub bawa balik kepada kefahaman zero, Ustaz. Zero, kosong. Maksudnya kamu nak sembah apa? Ya, kamu nak sembah apa? Nak sembah matahari, bulan, lebih kurang gitu, kan? Pasal ma ini boleh mencakupi kepada objek-objek dan juga manusia, ya, dan juga sesuatu entiti lain, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan ma di situ menunjukkan Nabi Yaqub inginkan jawapan yang benar-benar solid, ya, daripada anak-anaknya, berbanding dengan man terus sahaja sudah tentulah Allah, kan. Dan jawapan daripada anak ini penting kita beri perhatian selepas ini, ya. Tapi kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أم كنتم شهداء إذ
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 133 dan 134, dan sebentar tadi sudah pun kita mendengar bagaimana Allah memberi hujah menjawab kepada pembohongan daripada orang-orang Yahudi yang hadir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Nabi Yakub ketika meninggalnya itu, ketika wafatnya itu, bercakap kepada anak-anaknya untuk masuk kepada agama Yahudi. Jadi Allah berhujah, am kuntum, apakah kamu bersyahadah ataupun bersaksi berada ketika peristiwa tersebut, ketika Nabi Ibrahim berkata libani kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ya, apa, ya, bukan siapa. Kalau siapa mungkin terus dia anak cakap takkan tak tahu abah kan, Allah lah kan. Tetapi ma itu menunjukkan si ayah ingin mulakan perbincangan daripada kosong, dan pertanyaannya ialah ma ta'budun mim ba'di, ya, selepas kepergianku. Ini perkara yang penting untuk sama-sama kita beri perhatian, ya. Satu yang kita belajar daripada ayat ini ustaz, ya, betapa konsistennya Nabi Yakub ini meneruskan apa yang dibuat ketika hidupnya, bercakap tentang Allah memilih kamu ini agama Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati dalam keadaan menyerah diri, berharap dan positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahawa sebenarnya Allah adalah sumber assalam, sumber kesejahteraan. Jadi selalu kita berharap kesejahteraan daripada Allah walaupun mungkin kita ada pelbagai cabaran masalah dalam kehidupan. Jadi perkara-perkara positif yang dibawa oleh ibu ayah berbanding dengan mak ayah cakap kamu ni tak ada harapannya kan, degilnya kan, begitu, itu bukan perkataan daripada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yakub. Dan mungkin ada yang tanya ustaz, ini Ibrahim ni bapa mak nak buat apa kan? Sebenarnya di dalam Al-Quran ibu-ibu ini, nama perempuan biasanya disembunyikan, ya. Disembunyikan bukan maksudnya tidak penting, tetapi yang disembunyikan, yang diletak dalam apa ustaz, ya, dalam bekas, diletakkan dalam kaca, ada guard, itu tandanya mahal, ya, mahal, ya. Jadi itu jangan pula ada pula kumpulan feminis yang menyatakan mengapa tak ada nama perempuan kecuali Maryam di dalam Al-Quran. Baik. Dan apabila kita melihat pada mim ba'di, ini adalah isu tentang Yakub, Nabi Yakub amat prihatin tentang anak, bukan sekadar baca baca doa sedih waktu ayah meninggal 1 hari 2 hari je, ya. Lepas tu apa nak jadi dah terlupa dah, ya. Dia masa kenduri tu masih ingat lagi pada mak ke ayah yang meninggal. Dah lama selepas itu dah terlupa dah. Kadang-kadang balik kampung pun dah terlupa. Jadi ini adalah yang di-highlightkan, diberikan penekanan oleh Nabi Yakub. Selepas ini sebenarnya kamu akan sembah apa? Ya, bukan topik kereta mana nanti kamu ambil lah rumah sana tu, yang itu abah dah bagi pada adik nombor 1 2, bukan itu topik yang dibincangkan dalam ayat ini. Maka jawapan daripada anak Nabi Yakub ini adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Sebagaimana kita maklum dalam surah Luqman, Luqman memberi nasihat kepada anaknya tetapi tidak ada respon anak. Allah tidak rakamkan. Mungkin anaknya dengar ke tak dengar, degil tak degil, tidak ada respon. Tetapi dalam ayat ini, ya, kita perhatikan kalau kita banding dengan ayat 132 pun tidak ada respon anak, tetapi dalam ayat 133 ada respon, ya. Qalu, mereka berkata apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik, iaitu kami akan sentiasa menyembah kepada, mengabdikan diri kepada Tuhanmu, pada Tuhan bapa-bapamu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ya, di dalam ayat ini. Jadi apakah perkara jawapan ini, mengapa ia penting?
Kerana ianya kalau dah boleh cakap waktu ayahnya meninggal Ustaz ya, dekat meninggal boleh jawab, maksudnya anak ni dah kena drill, dah perlu dilatih untuk bercakap selalu. Mak ayah bercakap dengan anak bagi respon. Pasal cabaran bercakap dengan anak ni, kalau topik dia tak suka, dia tak respon. Lepas tu dia main telefon lah apa sebagainya. Tapi kalau katakan jom kita pergi berjalan, abah nak pergi kedai RM2, yang tu mungkin dia respon, jom kan. Jadi ayah mak kena mencari jalan bagaimana topik agama mendapat respon daripada anak. Kerana apa? Tak naklah apabila kita nak pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tanya apa kamu nak sembah, kamu nak buat apa untuk pastikan kita ini terus berada dalam Islam, dia macam istilahnya krik kan, tak ada respon. Mengapa tak ada respon? Kerana ianya tidak dilatih ketika hidup bercakap tentang perkara kebaikan, perkara berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayatnya, iaitu Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan jawapan ini adalah jawapan yang sekaligus memberi hujah kepada orang Yahudi bahawa sebenarnya Ibrahim mereka percaya, tapi mereka tak percaya sangat pada Nabi Ismail, pasal mereka mengatakan Nabi Ismail ini anak daripada Hajar. Hajar ini adalah gundik yang dikaitkan dengan Nabi Ismail ini adalah anak luar nikah bagi orang-orang Yahudi. Rupanya Allah menyatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang lebih tua daripada Nabi Ishaq ini adalah satu keluarga yang terpilih, yang terpilih, dan mereka inilah yang dirakamkan di sini sekaligus memberi hujah bahawa orang Yahudi, orang Bani Israel tidak boleh menolak Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni keluarlah keturunan orang Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dan di hujung itu dinyatakan ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini padanya akan sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan wa nahnu lahu muslimun itu adalah sesuatu yang pernah kita jumpa sebelum ini Ustaz ya. Apabila kita bercakap tentang apakah nasihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Namun sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perhatikan apakah selekoh-selekoh tajam ketika membaca ayat yang agak panjang 133 pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul memberi cerahan kepada kita. Kita lihat pada ayat 133 untuk selekoh ataupun tempat-tempat yang boleh kita ambil perhatian ialah pada hukum iqlab. Kalau kita lihat Quran yang ada waqf ibtidak, dia ada tanda kalimah tu dikalakan mim ba'di. Nun bertemu dengan huruf ba yang pernah kita bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nun mati bertemu dengan ba, apakah hukumnya? Hukumnya apa? Iqlab. Iqlab maksud dia apa? Apakah maksud iqlab itu? Daripada perkataan qaf lam ba. Kita sebut qalb. Boleh juga hukum kita sebut hukum ni qalb. Hukum qalb, qalbun. Qalbun maksudnya hati kan? Kita sebut hati kan? Apa makna di sebalik qalb? Maksud dia kita kata apa? Bertukar-tukar. Qalb. Bolak-balik kan, kita kata yang membolak-balikkan hati manusia. Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia kan. Maksud dia iqlab ni bertukar. Bertukar apa? Kalau di sini nun mati bertemu dengan ba, maka cara baca nun tu ditukarkan kepada huruf mim. Sebab itulah diletak tanda mim, huruf mim kecil di atas huruf nun. Kalau tanwin ditukarkan juga, satu tanwin tu dibuang, diletak mim kecil. Menandakan hukum iqlab yang mana nun tu kita tukarkan kepada mim. Seolah-olah mim mati bertemu, mim bahagian bawah bertemu dengan huruf mim. Jadi bacaannya ialah ma ta'buduna min ba'di qalu ma ta'buduna min ba'di. 1 2 mula. Ya, dan dipanjangkan gunnah itu. Dipanjangkan gunnah itu sepanjang 2 harakat pun boleh. Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Bila sebut tukar kepada mim, maka sebut mim matilah. Macam mana mim mati? Bibir lah. Bila mim mati guna bibir, guna mulut, dirapatkan mulut itu. Jangan buka sampai besar sangat. Ada yang kata sehelai kertas masuk. Saya tengok bukan sehelai, boleh masuk 50 helai boleh masuk. Banyak sangat. Jadi nak senangnya rapatkan bibir itu, tapi sentuh jangan terlalu
kuat. Jangan terlalu macam kemam mim, itu tak jadi juga. Okey, wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi menjelaskan sebentar tadi cara bacaan iqlab Ustaz ya. Ya, iqlab. Iqlab yang ada kaitan dengan qalbun Ya. ya, dan hati kita ni memang berbolak-balik dia punya sifatnya, dan bila iqlab tu apa yang berbolak-baliknya Ustaz? Maksud dia berbolak-balik di sini nun tu dibolak-balikkan, ditukarkan kepada mim. Mim. Ya, jadi di situ pun sebenarnya ada satu kemahiran yang penting ya bila kita menggunakan iqlab ini ataupun mempraktikkannya, kerana huruf ini dia mengikut keadaan ya. Jadi memang hati kita ini berbolak-balik, tapi lebih daripada itu bolak-baliknya itu perlu disekalikan ataupun berdasarkan kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan sebenarnya anak-anak Nabi Yaqub ni berbolak-balik sebenarnya. Kalau kita perasan nanti dalam surah Yusuf, yang si abang-abang Nabi Yusuf ni, ya Allah, kalau nak cakapnya Nabi Yaqub boleh cakap pening kepala. Pening kepalanya itu sampai hampir buta Ustaz ya. Ada katarak kerana sedih sangat dengan apa yang anak buat, tetapi konsistennya ayah dan ibu. Itu dia punya point dia. Konsistennya sampai ke mati, mereka memperjuangkan Islam, nilai kebaikan itu, dan kerana doa daripada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub berdoa juga untuk si anaknya. Kita juga perlu banyak berdoa untuk anak kerana itu adalah legasi Nabi Ibrahim. Kita perasan sebelum ini, Nabi Ibrahim berdoa dan akhirnya kata anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Yang degil-degil ni akhirnya bersatu menyatakan, kami Abah akan menyembah kepada Tuhanmu, kepada Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan kami akan terus menyerah kepada Allah, bukan sekadar dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun fi'il, tapi dalam bentuk kata nama muslimun. Itu maksudnya kami ni memang tetap bersama dengan agama ini Abah. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, oh malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton. Terus setia dalam My Quran Time. Quran, salat dan infak. Dan Alhamdulillah saya alu-alukan sekali lagi kehadiran daripada semua para ahlul Quran ataupun pencinta-pencinta Al-Quran daripada kelas pembangunan insan Kemas Surau Nur Hidayah Seksyen 24 Shah Alam. Alhamdulillah, dan juga kita juga ada daripada kelas Ta'lim Muslimah Masjid Al-Hidayah Seksyen 18 Shah Alam. Okey, lambai sekali lagi ya. Baik, kita juga Muslimat Masjid Al-Ihsan SS4 Kelana Jaya. Alhamdulillah yang turut memeriahkan My Quran time kita di studio pada ketika ini. Alhamdulillah. Teruskan bersama Al-Quran dan kita nak masuk segmen tajwid dan juga hafazan. Tajwid dan juga hafazan. Kita nak lihat apakah slide kita tentang ulang kaji ilmu tajwid, pembetulan huruf. Orang dulu kata apa, nak betul huruf. Nak pergi mana tu? Nak pergi betul huruf. Kalau pergi dengar kuliah, dia kata nak pergi dengar. Sabar. Gimana tu nak pergi dengar. Dengar tu nak pergi dengar kuliah agama. Dulu Masya Allah. Ni nak pergi betul huruf ya. Ayat betul huruf. Maksudnya nak membetulkan huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan itulah jasa ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek kita dahulu. Sampai kepada kita hari ini, kita masih lagi boleh menyebut huruf-huruf Al-Quran. Jasa yang mereka tinggalkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balaskan dengan balasan yang sebaik-baiknya dan juga merahmati mereka di alam barzakh sana. Mudah-mudahan Baik, kita lihat paparan yang pertama di skrin kita. Memperkemaskan sebutan dua huruf hamzah pada kalimah syuhada idh hadara. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. Okey. Dalam bab dia panggil hamzatain min kilmatain. Dua hamzah dalam dua kalimah. Okey. Kalau dalam ilmu qiraat memang ada bincang tentang bacaan dua hamzah bertemu sama ada dalam satu kalimah ataupun dalam dua kalimah. Di sini dua kalimah lah. Syuhada'a, hujung syuhada tu ada hamzah yang pertama. Kemudian perkataan iz yang kedua itu adalah awal kalimahnya hamzah juga. Satu baris atas, satu baris bawah. Dalam ilmu qiraat bila bertemu saja dua hamzah ini, maka berlakulah khilaf bacaan. Khilaf bacaan itu imam kita Hafs an Asim, imam kita yang kita baca kat Malaysia, yang Quran yang kita baca hari ini juga, kita membacanya secara tahqiq hamzah tu. Disebut dengan jelas hamzah satu-satu disebut. Okey, adapun imam lain selain daripada imam kita Hafsun, ada mereka yang membaca secara tashil. Mereka tashil hamzah kedua. Hamzah kedua i tu dibaca secara tashil. Tashil tu kalau sudut bahasa cara dengan masuk baca dengan mudahlah. Nak tahqiqkan kedua-dua hamzah bunyi a i. Bayangkan kita nak sebut dua kali tempat yang jauh daripada mulut. A, I. Nak sebut dua kali. Kalau A, Ba. Senang. Dia jauh-jauh. Tapi tempat yang pertama dah sebut A, nak kena ulang lagi sekali pergi I pula. Maka dia mengalami kesukaran. Sebab tu ada imam yang membaca seperti Imam Warsh. Membaca dia dengan tashil hamzah kedua. Bunyi macam mana? Syuhada'a idh hadara. Kalau kita dengar orang baca tu, seperti orang Maghribi umpamanya, dia baca syuhada'a idh hadara. Hamzah kedua dia tak jelas. Dia tak baca i, dia baca i. Seakan-akan ya. Kan? Ai. Macam innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum.
Kita anzartahum. Imam lain ada yang baca anzartahum. Ada yang baca anzartahum. Nak menggambarkan Quran ini kita kena baca. Memang susah. Mereka awal-awal turun Quran tu jangan kata kita lah, kita orang Melayu. Arab sama Arab ni, Arab Badawi ni, Arab Bandar, Arab kampung mari belah sama Yaman pergi belah barat. Lidah bermacam-macam nak sebut, bukan main susah. Tapi ketika Quran turun dengan beberapa wajah supaya kita mudah membaca Quran. Namun imam kita kena baca secara hamzah tu disebut secara jelas. Ini asal, baca secara asal. Jadi kita baca macam mana? Syuhada'a idh hadara Ya'qub. Kita baca begitu. Kita jelaskan hamzah, kedua-dua hamzah. Sama-sama saya baca kemudian diikuti oleh semua di studio dan di rumah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Satu, dua, mula. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت Okey, dan kaedah orang Arabnya bila dua hamzah bertemu ini, kita kena kuatkan sedikit intonasi kita pada salah satu hamzah itu. Dan yang baiknya hamzah kedua tu ditekankan sedikit. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum. Satu, dua, mula. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Masya Allah. Begitu. Lebih jelas. Dari hamzah tu dua-dua nampak jelas. Kalau kita sebut syuhada'a idh, syuhada'i, kita nak jelaskan. Bila kita kuatkan salah satu pada dua, nampak timbul dua hamzah itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Okey, kita ulang lagi sekali dengan hafazan. Tengok Al-Quran tu, tengok betul-betul kalimah itu satu persatu, tengok perkataan Al-Quran sambil dengar yang saya baca supaya dapat memfasihkan lagi sebutan itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Okey, baik kita baca tanpa melihat mushaf, bergantung kepada pendengaran saja. Selepas kita berulang-ulang daripada awal, saya baca dengan seorang saja, kita baca dengan pengulangan tajwid. Pada kali ini bergantung kepada
Selepas potongan saya baca, kemudian diikuti. Baik. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي sekali lagi Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Masya Allah, tabarakallah. Dua potongan tadi ayat yang kita baca sebentar tadi, dan bolehlah kita berehat seketika sambil tasmik mendengar kawan baca, kawan ni mendengar kawan ni baca, untuk kita mengukuhkan lagi ingatan hafazan kita. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, Baik. malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Okey. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 133, 134 sebentar tadi, dan kita sudah menghafal sebenarnya sebahagian daripada ayat Am kuntum syuhada
id hadara Yaqub, ya, iaitu bercakap tentang bagaimana hujah yang dibawakan Allah Subhanahu taala kepada orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi yang menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Yaqub suruh masuk agama Yahudi, ya, tapi sebenarnya kamu sebenarnya tak ada pun pada waktu itu, tetapi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wahyu ini adalah kesinambungan daripada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim yang membina Kaabah, dan Kaabah itu berada di mana? Berada di Makkahul Mukarramah. Jadi bila kita sambung-sambungkan perkara tersebut, memang kalau ada yang kata, "Yalah, ini kamu bolehlah buat kan ayat Quran ni." Tetapi sebenarnya bukti-bukti Al-Quran ini dia dirakamkan ataupun dipatri dengan sejarah dan juga ilmu-ilmu semasa. Ia bukan sekadar hanya dalam kitab, dia ini namanya kitab yang Al-Qaul, ya, yang perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita ada satu lagi kitab namanya Al-Kaun yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita boleh tengok balik pergi ke Mekah, bila kita nampak Kaabah tersebut, ia bukannya tiba-tiba muncul, Ustaz, kan? Dan dia bukannya sejarahnya itu boleh dibuat-buat, kerana ia adalah satu sejarah yang panjang beribu-ribu tahun. Dan macam mana pula Nabi Ibrahim boleh letak pula Kaabah dekat situ, kan? Jadi sudah tentunya bukan sekadar Baitul Maqdis, bukan sekadar orang Yahudi, tetapi sebenarnya bercakap tentang kebenaran Islam itu sendiri. Kita ingin perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada episod kali ini. Kita saksikan, iaitu id hadara Yaqubal maut. Kita beri perhatian pada perkataan hadara, iaitu hadir. 25 kali disebut di dalam Al-Quran, pada surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-Ahqaf, berkaitan dengan satu penghujahan daripada Allah Subhanahu taala. Adakah orang-orang Yahudi ini hadir? Ya, sudah tentunya perkataan mereka itu, kerana mereka tak hadir, bohong semata-mata, Ustaz, ya. Yang ini, perkataan ini daripada siapa? Bukan daripada Nabi Muhammad. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada kata, kamu bolehlah kan, kamu percaya pada Quran. Ya, memang kita percaya pada Quran lah, kerana kita percaya pada Tuhan yang tahu tentang berita tersebut. Nak percaya siapa lagi? Kalau tak percaya Tuhan, sila cari matahari lain, sila cari oksigen lain daripada bukan Tuhan yang bercakap ataupun menurunkan wahyu ini. Itu satu penghujahan bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang yang degil, Ustaz, ya. Dia nak oksigen daripada Allah, tapi nak percaya Allah tak nak. Dia lebih kurang anak, dia nak nak duit daripada abah ke, daripada mak ke, ataupun nak makan kat rumah, tapi tak nak ikut cakap mak ataupun abah. Itu adalah anak yang degil. Apakah komentar Allah bila bercakap tentang bahawa generasi Nabi Ibrahim daripada Nabi Ismail, Ishak, anak-anak ini sudah mengatakan wa nahnu lahu muslimun? Nak buat apa ini? Kita baca ayat 134 memberi jawapan kepada kita. Silakan, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Fazrul. Kita nak baca ayat terakhir pada muka surat ke-20 ini, 134. Bila sebut tilka, saya nampak macam kesimpulan selalu, Ustaz Faz. Tapi saya tak tahulah makna dia apa dari sudut ni. InsyaAllah Ustaz Fazrul akan tadabbur kepada kita semua. Penting ada tilka ummatun qad khalat di sini. Namun mari sama-sama kita perhatikan kalimah-kalimah ini dengan bacaan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-134. Tilka itu maksudnya kesimpulan lah, Ustaz, ya. Iaitu itulah apa? Kesimpulan umat yang dahulu, ya, umat dahulu. Jadi ini adalah satu kesimpulan apa umat dahulu itu, bila anak-anak kepada Nabi Yaqub ini, dalam bahasa Arabnya Bani, ya, Bani Yaqub, ataupun nama Yaqub lain adalah Israel, Bani Israel. Jadi ini Bani Israel yang original. Ya. Bani Israel yang original ini telah pun berlalu. Apakah sifat mereka? Mereka itu menyatakan ilahan wahida di hujung ayat 133 itu, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya keimanan tauhid mereka, Tuhan yang satu, dan kami ini adalah yang menyerah diri, yang beramal dengan Tuhan yang satu. Ya, niatnya kerana Allah, dan mereka ni bila berserah ini, Ustaz, bukan sekadar dalam hati je.
Dia berserah itu dengan sujudnya, dengan mengikut kepada peraturannya, dengan tindakan. Maksudnya ada tauhid dan ada amal. Itulah umat yang telah pergi yang dinamakan sebagai Bani Israel. Pasal Bani Israel kata, kami ini orang Yahudi dekat Madinah, dia kata kami ni sebenarnya Yahudi pasal Nabi Yaqub, anak kepada Israel, nama lain bagi Yaqub ini, dia menyatakan masuk agama Yahudi. Ya, tetapi sebenarnya tak. Ya, sebenarnya Nabi Yaqub, anak-anaknya itu menyatakan kami ini akan beramal, menyerah diri kepada Tuhan yang satu. Maka apakah yang perlu dimaklumi? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, iaitu bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Kasabah ni maksudnya macam orang kerja, Ustaz. Ya, kita usahakan untuk dapat income, dapat pendapatan. Kita kerja, akhirnya yang dapat pendapatannya siapa? Kitalah. Jadi kalau orang dulu yang kamu bangga-bangga tu, pasal orang Yahudi ni juga bangga-bangga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tetapi dia bangga dengan sejarah sahaja, dia tak buat apa yang diperjuangkan oleh Nabi Musa, dan mereka pun tidak beriman dengan apa yang diimani oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya, jadi sebenarnya Allah nyatakan kalau mereka buat, mereka dapat hasil. Ya, kalau kamu buat, kamu dapat hasil. Dan kita menarik, kita beri perhatian seawal ayat 132 bercakap tentang wasiat, Ustaz. Biasanya kalau mak ayah wasiat, mak ayah yang cari duit, harta banyak-banyak apa sebagainya. Nah, aku nak berwasiat ni, abah nak wasiat, nak bagi harta kepada kamu. Tapi wasiat yang dibawakan pada ayat 132, 133 ini, dia bukan wasiat harta. Ini wasiat iman. Wasiat iman. Jadi wasiat iman ini, dia tak boleh mak ayahnya beriman sangat, ya, dia, nah, abah dah cari iman selama ini, nah, abah bagi pada kamu iman. Bukan. Wasiat iman ini tidak seperti mana wasiat harta, ayah cari anak dapat. Wasiat iman, ayah cari ayah dapat, ya. Anak cari anak dapat, ya. Dan itulah istilahnya laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka usaha, mereka dapat. Kamu usaha, kamu dapat. Kamu jangan hanya bergantung kepada nenek moyang, ayah ke apa sebagainya, tak, ya. Ada yang kata saya ni anak ustaz, saya ni anak kiai dan sebagainya. Okey, tetapi sebenarnya kamu buat apa? Ya, kamu buat apa? Jadi bagi orang-orang Yahudi ini, mereka berbangga dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim berjuang, tetapi mereka tidak berjuang. Pelajaran untuk kita ialah kalau kita tahu sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang apa sebagainya, tidak cukup kita tahu sahaja daripada Quran, tetapi kita kena tanya satu soalan, Ustaz, ya. Soalannya, saya ni dah berjuang ke belum? Ya, saya sudah berjuang ke keimanan dan juga keislaman kepada anak dan juga masyarakat saya. Kalau saya sekadar bangga dan tahu saja, datang majlis ilmu tahu tapi saya tidak berjuang, maka Allah kata wala tusaluna amma kanu ya'malun, iaitu kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Yang kamu tahu banyak-banyak tu, mereka dah buat dah kerja. Kamu ini dah buat kerja ke belum? Dan ini sebagai satu muhasabah kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Sama-sama kita doakan agar Allah jadikan kita ibu, ayah yang sentiasa ada projek, ya, ada amal untuk memastikan apa? Memastikan kita bukan sekadar tahu perjuangan Nabi Ibrahim berperih, ya, kena bakar dan sebagainya, Nabi Muhammad yang luka dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu, kita juga akan juga berjuang dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kerana kita tahu bahawa walakum ma kasabtum. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusinya tinggalkan wasiat menjaga agama sebagai pesan utama dalam kehidupan kita. Ya, kita borak-borak, Ustaz, ya, dalam hidup kita, dan ketika nak meninggal tu jangan lupa satu wasiat penting, ya. Kadang-kadang semua harta ada, tapi satu wasiat yang selalu tertinggal ialah tentang agama. Yang pertama. Yang kedua, bina legasi dan keturunan yang cintakan kepada agama Islam. Dengan cara kita membina keimanan, borak-borak iman, dalam masa yang sama kita menunjukkan contoh Islam dengan solat, dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Yang ketiga, meningkatkan amalan kebaikan setiap hari tanpa berbuat dosa, dan cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah apabila kita tersilap, kerana kita tahu bahawa kita akan ditanya apa yang kita amalkan, bukan yang diperjuangkan, yang dibuat oleh orang lain. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah Tuhan kami, kurnialah kepada kami sentiasa untuk berfikir dalam agama ya Allah, berfikir ke depan zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah kurnialah kepada kami anak-anak zuriat keturunan yang saleh dan salehah yang sentiasa memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Bagi tuan-tuan yang berada di studio, saya mengucapkan terima kasih, dan juga yang berada di rumah untuk kita terus berdoa. Dan kita tahu tadi istilahnya ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, maksudnya Rabbi Musa, Rabbi Ibrahim. Mengapa? Kerana rupa-rupanya inilah contoh-contoh teladan, nama-nama ini sebagai contoh bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan, dan Allah telah angkat nama mereka. Kita perlu perkenalkan kepada anak-anak murid kita tokoh-tokoh ini. Kita perlu perkenalkan borak, dan kalau perlu nama pun misalnya diletakkan nama-nama ini agar apa? Agar anak mengetahui sejarah-sejarah tokoh yang telah diangkat Allah Subhanahu taala. Ini yang kita ingin kempenkan dalam tabung gerakan Al-Quran, program-program Al-Quran, dan tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor hotline untuk kita berbincang bagaimana membanyakkan program ini di sekolah, bagaimana tokoh-tokoh nama Nabi Ibrahim ini perlu dikenal dengan sifat mereka, sifat perjuangan mereka, dan ianya perlu menjadi perjuangan bagi guru, bagi anak, bagi ibu, ayah yang berada, agar kita sentiasa dekat dengan tokoh yang diangkat, Rabbi Musa wa Harun, ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk sama-sama kita mengikuti pada halaman akhir bagi juz yang pertama sebelum kita berganjak kepada juz yang kedua, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين